Dan saya mutekan dulu partisipan. Kalau ada gangguan daripada luar tu, dia akan dapat filter lah ya. Kalau ada walau macam mana pun, kalau ada soalan jangan boleh unmute kan ya. Kalau ada soalan boleh unmute kan dan bertanya. Okey, dan saya akan kongsikan skrin seperti biasa. Ada lagi, ada juga ya. Dan siapa tu Saleha ya. Okey. Saya mute sekali lagi. Okey. Kalau tak di-mute kan dia akan ada gangguan daripada perbincangan yang luar pula masuk ya. Jadi dia mengganggu perbincangan, so kita mute-kan dulu. So, kalau perlu bertanya boleh ya. So saya akan kongsikan skrin seperti biasa. Okey. Dan kita akan teruskan perbincangan ataupun perkongsian kepada ayat seterusnya. Semalam kita sampai kepada surah Al-Aqaf. Sebenarnya kita memanjangkan lagi perbincangan kita di ayat yang ini ya. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamil lil abid, yang kita kembangkan perbincangan kita mengenai ayat majhul ya. Semalam kita memperkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan ayat majhul di dalam Al-Quran yang mana mengandungi kalimah fi'il mudhari' majhul wazan kedua ya. Yubaddalu tu adalah fi'il mudhari' majhul wazan kedua ya. Kalau kita nak rujuk balik pembentukan ni adalah daripada acuan mana, kita gunakan template ni ya, iaitu fi'il mudhari' majhul wazan kedua yang ini yufa'alu ni. So dia mengambil acuan yang ni lah sebenarnya, jadilah dia yubaddalu. So dia adalah jenis dia adalah fi'il mudhari' majhul wazan kedua. So mesti tahu kalimah tu dengan tepat ya, sebab wazan banyak wazan, jenis banyak jenis, fi'il mudhari' ni banyak jenis dia. So kita kena spesifik ya, very precise. Kalau kita sebut fi'il mudhari' saja tidak mencukupi, sebab fi'il mudhari' banyak. Kalau kita kata fi'il mudhari' majhul saja pun juga tidak mencukupi, sebab majhul banyak, ada 10 wazan ni ya, ada 10 bentuk. So kena tepat ya, fi'il mudhari' majhul wazan kedua. Itulah yubaddalu ya, yubaddalu. So kena spesifik, sebab tu template ni kena mahir betul-betul ya. Okey, hari ini saya akan sambung kepada ayat seterusnya, innakum lafi qawlim mukhtalif ya. Innakum lafi qawlim mukhtalifin. Asalnya mukhtalifin, bila kita waqafkan kita akan sukunkan fa jadi mukhtalif. Surah 51 ayat ke-8. Qaulin adalah kalimah yang ketiga di dalam ayat itu ya. Kalau kita nak tengok ayat tu sebenarnya, kita tekan di sini ya, dia ada hyperlink tu, garis bawah tu, cursor dengan garis bawah, bermakna kita boleh pergi ke ayat yang sebenarnya di dalam Al-Quran. Kerana sekarang ni ayat Al-Quran adalah menggunakan penulisan Rasam Osmani. Yang ni tidak Rasam Osmani ya. Yang ni bukannya Rasam Osmani, kerana terdapat perubahan daripada ini penulisan secara lama, dia dipanggil Rasam Imla. Ya, penulisan secara dulu sekarang ni diubah kepada
Resam Osmani. Okey, so untuk melihat secara tepatnya kita pergi ke sinilah. Ya. Sebagai contoh, apakah contohnya perbezaan? Ya, perbezaan di antara tulisan yang ada sekarang di skrin ni, ya, dengan Resam Osmani. Kalau tuan-tuan sudah biasa dengan Resam Osmani, kita boleh lihat pertamanya lafi. Ini ya, ya di hujung kalimah Resam Osmani dia tidak ada bertitik. So ijaan lafi tu ya tu tanpa titik. Ya, tanpa titik. Keduanya ialah tanwin kasrah tu qaulin, ya, qaulin. Jadi tanwin ni adalah sebenarnya dia membabitkan idgham ma'al ghunnah, maka tanwin ni dia bukannya selari. Tengok di sini dia tulis tanwin yang selari, ya, saya besarkan. Ya. Tadi yang pertamanya ya ni sepatutnya tidak bertitik. Tanwin ni sepatutnya yang tidak selari, bukannya selari, ya. Yang sekarang kita nampak ni selari. Kalau dia tegak sama-sama ni, apa ni, itu panggil selari. Dia sepatutnya tidak selari, ya. So nanti kita akan tengok dalam ayat tu. Yang kedua, yang ketiganya ialah apabila tanwin bertemu dengan mim, ya, tanwin bertemu dengan mim yang membabitkan idgham ma'al ghunnah. Jadi mim tu kena ditasydidkan, ya. Sekarang ni mim ni tak ada tasydidnya. So mana mim? Yang ni. Ya, tidak bertasydid. Ya, jadi kena betulkan dalam penulisan, ya, supaya kita kenal kalimah tu betul-betul, ya. Dan sini mukhtalifin ni bergantung kepada ayat selepasnya ataupun kalimah selepasnya, sama ada dia selari ataupun tidak selari. Kita akan tengok di dalam ayat tu nanti. Dan juga semua tanda sukun, ya, tanda sukun di sini adalah tanda bulat. Dalam Resam Osmani dia tidak mengambil tanda bulat, ya, dia mengambil kepala ha, ya, kita panggil dia kepala ha. Itulah tanda sukun, ya. Okey, cuba saya copy yang ni supaya tuan-tuan nampak perbezaan, ya. Saya bawa ke keyboard Arabic. Itu dia yang ada sekarang di dalam penulisan tu, ya. So lihat lihat penulisan Osmani dia macam mana. Kita pergi ke sini, ya. Tekan saja di sini. Tu, ya. Tu. Okey. Tu. So buat tuan-tuan boleh lihat tadi, ya. Ya, tadi apa dia? Ya ni dia dititikkan. Ya, sepatutnya tidak bertitik. Lepas tu tanwin sepatutnya ditulis dalam bentuk ni lah, tidak selari. Kemudian mim tu perlu ditasydidkan. Ya, perlu ditasydidkan. Lepas tu di sini tanwin yang juga tidak selari. Dan sukun ditandakan dengan kepala ha. Ini dipanggilkan kepala ha. Itulah perbezaannya di antara penulisan cara resam imla dengan resam Osmani, ya. Sekarang di Malaysia kita memang kena pakai resam Osmani, ya. Ada di antara kawan-kawan kita baru ni buat talaki online dengan saya, dia menggunakan yang lama, ya. Yang lama, jadi bila dalam bincang-bincang tu dia tak dapat nak ikut. Sebab apa? Dia menggunakan yang lama tu, ya, Quran. Jadi yang tu dah tak dipakai, ya. Pastikan Quran-Quran yang tuan-tuan gunakan adalah mengikut penulisan Resam Osmani, ya. Okey, tengok yang ni yang Resam Osmani, yang ni tadi adalah
Yang ini tadi adalah yang ditulis di korpus tu mengikut apa? Mengikut resam imla kita panggil ya. So kena perbetulkan ya. Tuan-tuan boleh gunakan keyboard ni untuk memperbetulkan ya. So sekarang kita cuba betulkan ya. So yang pertama yang tak boleh dibetulkan keyboard ni satu saja, iaitu tanda sukun dia tidak ada juga kepala ha tu ya. Jadi yang ni keyboard ni sebenarnya dia orang tak update lagi. Yang tu tak boleh buat apalah, yang lain tu boleh ya. Dan keduanya tanwin ya. So tanwin di sini pun kita tak boleh nak perbetulkan sebab dia juga menggunakan tanwin yang selari ya. Itu dua perkara yang tak boleh ditukarkan, tetapi kalau kita menulis tangan ya, jadi kita betulkan dia dengan tanganlah ya, gunakan yang selari ya. So macam mana nak membetulkan ialah pertama ya ni kita tukar kepada ya yang tidak bertitik. Yang mana ya tidak bertitik di sinilah yang ni. Itu dia. Lafi ya tidak bertitik. Ini kita tak boleh buat apa sebab sepatutnya tidak selari, tapi keyboard ni dia tidak ada juga yang tidak selari ya. So sepatutnya kita tukar kepada selari. Kemudian mim ni kena ada tasydid ya, sebab dia idgham ma'al ghunnah kamil, jadi dia kena tasydidkan. So letakkan tasydid dia, mana tasydid? Yang ni lah. Itu dia. So sekarang Ya tak dia ya tak titik sebab dia huruf mat ni. Dua-dua huruf mat. Ni dua huruf mat juga. Ni pun huruf mat juga. Tetapi penggunaan resam Osmani, ya di hujung kalimah tidak dititikkan. Itu saja. Oh, di hujung kalimah. Di hujung kalimah, ya. Oh. Apabila ya di hujung kalimah, tak kira kalimah apa pun, kalau ya mat hujung kalimah, dia tidak dititikkan. Allazi contohnya, ya hujung dia kan ya. Allazi ya di hujung, jadi ya tu jangan dititikkan. Sebab dia hujung itu apalah tata cara penulisan resam Osmani ya. Okey. So mim ni kena tasydid. So kita betulkan sekarang bertasydid. Yang ni ingat sepatutnya juga tak selari, tapi keyboard ni tidak ada yang tak selari ya. Dia bagi dia ada satu saja. Ni yang ini tak selari, yang ni pun tak selari. Yang ni selari ya, sepatutnya tak selari, dia tak ada feature tak selari di sini ya. Dan itu kita tak boleh buat apa, tetapi kita kena mengetahui apabila kita membaca ataupun menulis, tanwin di sini kena tanwin tidak selari, yang ni pun kena tanwin tidak selari. Seperti mana kita lihat tadi di dalam ayat Al-Quran sebenarnya, kalau kita buka Al-Quran, inilah tulisan dia. Ya. Yang ni tidak selari dan ini pun tidak selari, dan sukun dia kepala ha, ya, kepala ha. So saya belum jumpa lagi keyboard yang updated ya, yang boleh menulis ya seperti ini ya. Mungkin saya kena cari lagi lah ya, supaya kita boleh gunakan dalam penulisan ya. Okey, sekarang ni kita akan kupaskan kalimah ni ya, iaitu qaulin tadi. Apakah konteks dia ya? Apakah konteks dia? Okey. Qaulin patutnya kita sudah mengenal. Dia asalnya qaulun ya. Asalnya ialah qaulun. Mana contoh qaulun kita sudah jumpa di atas. Ada tak qaulun? Oh, tak ada di sini ya, tapi di muka satu kita ada jumpa qaulun dulu. Dia asalnya ialah marfu'. Ya, marfu', tetapi sekarang dia mengambil i'rab yang majrur. Kenapa? Sebab ada kalimah fi ni. Kalimah fi adalah harfun jar. Jadi semua kalimah kata nama, yang ni dia adalah kata nama sebab dia dalam bentuk kata nama apa? Isim masdar ya. Jadi dia tidak boleh lagi marfu', tidak boleh mengambil baris hadapan kerana ada fi ya. So pertalian tak termasuk lam ya.
dia fi saja, fi qaulin. Itu dia. Ya. Fi qaulin. Kita ada rakan baru kita masuk hari ini, Prof. Dr. Khalid, ya, saya jemput dia, nampak nama tadi ada situ. Ya, untuk pengetahuan dia, kita sekarang ni tengah mengupaskan ayat 51. Apa dia 51? Kita tengok di sini tadi, kita boleh tengok surah apa? Surah Az-Zariyat, ya. Az-Zariyat ni surah yang ke-51 ayat ke-8, dan qaulin adalah kalimah yang ketiga, ya. So, kalau besarkan sikit, tu dia. 51 adalah surah Az-Zariyat, ya. Qaulin adalah kalimah yang ketiga di dalam ayat yang ke-8. Ya, itu kita tengah mengupasnya sekarang, ya, berkongsi dengan rakan-rakan kita untuk mengenalnya kalimah-kalimah ni. Okey, so balik kepada yang disenaraikan dalam korpus Quran ni, ini dia. Ya, sekarang ni lam ni mengambil baris bawah kerana pertalian kita panggilkan jar wa majrur, ya. Apa dia jar wa majrur? Adalah satu kalimah harfun jar, iaitu fi, yang bermaksud di dalam, ya. Di dalam. Qaulin adalah isim masdar yang bermaksud perkataan, ya, sama ada perkataan ataupun percakapan, ya, percakapan. So bila ada jar, jadi dia tidak boleh lagi mengambil qaulun, dia mengambil qaulin, ya, iaitu dalam i'rab yang majrur, ya. So majrur ditandakan dengan lam, huruf terakhir itu berbaris bawah dan bertanwin, ya. Kenapa dia bertanwin? Kerana dia adalah isim nakirah. Isim nakirah ni ialah isim yang bukan isim ma'rifah. Kalau dia ma'rifah, tulisan ni macam mana? Ini ma'rifah. Dia akan jadi al-qawli. Kalau dia bentuk ciri dia ma'rifah. Sekarang dia bukannya ma'rifah, jadi tidak ada alif lam. Jadi lam yang di hujungnya kena mengambil tanwin, ya. Sebab itulah qaulin. Ya. Okey. Okey, so so apakah konteks kalimah ni di dalam ayat ni? Allah nak mengatakan kepada kita, ya, tentang peristiwa ni di mana Allah, ya, mengatakan kepada orang yang terbabit dalam ceritanya. Allah kata innakum, ya. Inna ni sesungguhnya. Inna adalah apa? Harfun taukid, yang kita panggilkan jenis dia ialah harfun taukid, dan pada masa yang sama dia berfungsi sebagai harfun nasab. Nasab tu maknanya dia akan memansubkan kalimah isim selepasnya, ya. Itu so taukid bermakna apa? Memberi penekanan yang bererti sesungguhnya. So inna ni berfungsi di dalam ayat ni dua fungsi. Satu, dia memberi penekanan, iaitu sesungguhnya kamu, ya. Kum ni adalah kamu. Dia adalah isim dhamir mukhatab yang jamak. Mukhatab tu apa makna dia? Orang kedua, ya, kamu. Dan dia jamak, ramai, ya, innakum. Okey. So dia memberi penegasan sesungguhnya kamu. Ya, kalau tidak ada sesungguh ni, sebenarnya ayat ni pun sudah bolehlah, ya. Tetapi dia tidak digunakan kum, ya. Isim dhamirnya tidak menggunakan kum kalau tidak ada inna, ya. Mungkin mudhamirnya akan menggunakan apa? Bukannya kum tetapi antum, ya. Antum untuk mubtada. Ya, sekarang ni dia adalah isim inna. Kita panggil dia isim inna, so dia mengambil kum, ya, mengambil kum untuk kamu semua.
Kalau tak ada inna, tak boleh kum lafi dola kum lafi qaulin, tidak ada ya. So dia akan menggunakan isim dhamir antum ya, antum. Dan biasanya dia akan mulakan dengan waw istinafi wa antum. Sebagai contoh macam tu ya. Wa antum lafi qaulin mukhtalif. Ya. So inna digunakan dalam ayat ni untuk menekankan lagi apa-apa kandungan ayat tu yang Allah nak ceritakan kepada kita supaya kita mengambil perhatian. Sesungguhnya ada element of emphasis. Ya, jadi kena ambil perhatian lah. Ya, Allah menekankan ayat tu maknanya penting. Ya, apabila dia menceritakan dia, apabila percakapan Allah tu kepada orang-orang yang tertentu ni, sesungguhnya jadi orang tu kena mengambil perhatian. Kita yang membaca pun kena mengambil perhatian juga ya, sebab elemen emphasis dah dimasukkan di sini. Dan yang keduanya ialah inna juga berfungsi sebagai harfun nasab. Maknanya dia memansubkan kalimah selepasnya. Kum ni menjadi, kalau ditanya apakah i'rab kepada kum, i'rabnya adalah mansub, bukannya marfu', bukannya majrur. Bermakna apa? Walaupun biasanya kita kata kalau nasab dia ada mengambil baris di atas ya, tetapi di sini disebabkan kum ni adalah kalimah yang mabni, dia tidak baris tu tidak boleh ditukar-tukarkan ya. Apa yang dimasukkan baris atas? Contoh sinilah qaula. Lam ni baris atas, maknanya sekarang ni qaula ni mengambil i'rab yang mansub. Sedangkan kalau dia baris bawah, dia majrur. Kalau dia baris atas, dia marfu'. Itu bagi kalimah yang boleh barisnya boleh ditukarkan ya, baris hujung huruf kalimah, huruf di hujung kalimah boleh ditukar, maka dia bertukar. Tapi bagi kum tidak boleh ya, dia tetap kum, sama ada dia marfu' ataupun dia mansub ataupun dia majrur, dia tetap ditulis sebagai kum, iaitu kaf dhammah mim yang sakinah. So marfu'nya dia, mansubnya dia dan majrurnya dia bergantung kepada konteks ayat tu dan apakah kalimah-kalimah sebelumnya ya. So di sini pula sebab dia inna, so dia akan mengambil i'rab yang mansub. Itu kaedah. Harfun inna dia akan memansubkan isimnya iaitu kum ya, kemudian dia akan memarfu'kan khabar dia ya. Dalam konteks ni kalau khabar tu satu perkataan, kita akan jumpa, kita lihat i'rabnya yang marfu'. Apa tanda marfu'? Di baris dhammahkan. Itu tanda marfu' kalau satu perkataan ya. Tetapi dalam konteks ni khabarnya bukan satu perkataan ya. Khabarnya satu perenggan, keseluruhan lafi qaulin mukhtalif tu ialah khabarnya, khabar inna ya. So kum adalah isim inna yang mansub, lafi qaulin mukhtalif adalah perenggan yang marfu', seluruh perenggan tu ya. Maknanya ayat tu dalam konteks apa? Marfu'. Marfu' apa maksud dia? Marfu' ialah nominatif. Ya, satu perenggan tu dalam bentuk nominatif. Satu perenggan kita tidak nampaklah perubahan dalam tanda dhammahnya ya, sebab dia satu ayat, satu perenggan yang mengandungi 3 kalimah sekali ya. Tapi apakah status dia? Adalah marfu', iaitu nominatif. Itu dari aspek nahu ya, dari aspek nahunya. Okey, so lafi, apa dia la? La ni adalah satu kalimah, iaitu kita panggil juga lam taukid. Ya, lam taukid. Lam emphasis juga. Yang ni tadi harfun emphasis, ini pun
harfun emphasis iaitu lam emphasis. So apa beza inna dengan la? Apabila kita kadang-kadang la juga boleh digunakan dalam bentuk sesungguhnya sebab dia emphasis. Ya. Tetapi apabila dua harfun taukid ya digunakan dua harfun taukid yang berbeza, jadi janganlah kita terjemahkan dua-dua sesungguhnya. Ya. Dia membawa sedikit berbeza, iaitu inna tu sesungguhnya kamu semua. La di sini bererti apa? Benar-benar. Iaitu nak emphasizekan the truth of the matter. Itu orang putih kata, ya, to emphasize the truth of the matter dalam bentuk emphasis juga. Sebagai harfun lam taukid. Ya, yang la satu ni. Satu huruf saja ya. Satu huruf ni sebenarnya satu kalimah. Fi ni satu kalimah. So bermakna lafi ni adalah gabungan dua kalimah. Sebagaimana innakum ni satu kalimah tetapi adalah gabungan dua kalimah. Ya. So dengan itu apabila kita sudah mengenal, kita sudah boleh menterjemahkan dia, iaitu sesungguhnya kamu semua benar-benar, ya, kamu semua benar-benar la tu benar-benar tu, lepas tu fi di dalam, di dalam, okey, di dalam apa? Qaulin. Qaulin ialah percakapan, percakapan, okey. Kemudian percakapan ni Allah nak menerangkan percakapan tu dengan menggunakan apa? Isim sifat. So mukhtalifin adalah isim sifat kepada qaulin. Itu kalau struktur ayat ni ya. Bila kita mengenal ni baru kita dapat konteks ya, konteks sebenarnya apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. So apabila kita menterjemahnya, kita menterjemahkannya dengan lebih tepat. Ya. Daripada kita hanya membaca, kita tak kenal, atau kita baca terjemahan saja, dia tidak tepat ya. Sebab kita rujuk pada terjemahan nak memahami Al-Quran, dia tidak tepat sebab kita tidak kenal kalimah tu. So cara yang baiknya ialah kita belajar mengenal kalimah tu dan menterjemahkannya, barulah pemahaman kita kepadanya akan lebih tepat ya. So kita tahu satu-satu ya. Inna tadi ya adalah harfun taukid dan juga dia harfun nasab ya. Kum ni adalah isim inna yang nasab dan dia adalah isim dhamir mukhatab yang jamak ya. La ni adalah lam taukid yang membawa erti benar-benar. Fi adalah harfun jar yang membawa erti di dalam. So apabila harfun jar, sebab itulah kalimah selepasnya mengambil i'rab yang majrur yang ditandakan oleh lam berbaris bawah ya, dan dia dari segi jenis dia adalah isim masdar wazan satu muzakkar mufrad. Ya, itu dia. Dan pada masa yang sama disebabkan adanya isim sifat di sini, qaulin juga adalah mausuf kepada mukhtalifin. Ya. So pertalian qaulin dengan mukhtalifin adalah kita panggilkan dia as-sifah wal mausuf. Satu isim sifat yang menerangkan kalimah mausufnya qaulin. Ya. So apabila berlakunya isim sifat ya, kita lihat ciri-ciri dia mesti mengikut 4 perkara ya, ataupun 4 aspek. Okey. Aspek yang pertama yang ni mausuf, yang ni adalah isim sifat. So sifat wal mausuf, isim sifat ni mesti mengikut kalimah qauli ni dalam 4 perkara ya. Iaitu peraturannya apabila kita mengenal isim sifat. Sekarang sudah 7.49 ya.
Okey ya. Kita habiskan pengenalan kepada isim sifat ya. Pertama lihat qaulin adalah isim nakirah. Nakirah ditandakan oleh huruf terakhir itu bertanwin, bermakna dia bukan isim makrifah. Jadi isim sifatnya mestilah juga nakirah. Sebab tu dia mengambil tanwin. Jadi itu satu ciri pertama yang isim sifat ni mengikut mausufnya ya. Mausufnya. Apa? Okey. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi jantina. Jantina ya, kalimah kata nama Al-Quran ada jantina, sama ada muzakkar ataupun muannas. So sekarang ni qaulin ni adalah kalimah yang muzakkar. Bahasa Inggeris dia masculine. So bila dia mausuf ni muzakkar, isim sifat pun kena juga muzakkar ya. Macam mana kita tahu muzakkar? Sebab tidak ada tanda-tanda muannas dia. Ya. Kalau muannas qaulin ni dia akan jadi contoh apa? Qaulatin. Sebagai contoh ada ta mabutah ya, tapi sini tidak ya. So dia muzakkar, jadi yang ni pun akan jadi muzakkar juga, mukhtalifin. Kalau muannas dia akan jadi apa? Dia ada ta mabutah sebagai contoh, mukhtalifatin. Mukhtalifatin. Itu muannas dia. Ya, dengan ta mabutah yang berbaris bawah ya. So di sini jelas ini adalah muzakkar. So yang ni mestilah juga muzakkar ya. Dan seterusnya ialah dari segi bilangan. Bilangan maknanya apa? Kalimah ni adakah dia singular ataupun dia musanna dua ataupun jamak yang banyak. So kalau sini singular, isim sifat kena juga singular. Kalau dia musanna, isim sifat dia pun juga kena musanna. Kalau dia jamak ya, yang isim sifat dia pun kena juga jamak. Ya, so dalam konteks ni dua-dua singular. Sini singular, yang ni pun singular ya. So kalau dia jamak, ada tanda-tanda jamaknya. Sebagai contoh sini mungkin jamak dia akan menjadi qauluna ya, sebagai contohnya ya. Okey. Okey, dan akhir sekali apa? Yang tu yang ketiga bilangan. Dan keempat apa dia? Ialah i'rab. Kalau i'rab mausul dia majrur, maka isim sifat dia mesti juga majrur yang ditandakan dengan baris kasrah. Ya, dia tandakan baris kasrah. Ya. Kalau dia marfu', isim sifat dia kena marfu'. Dalam konteks ni bukan marfu' lah, dia majrur. Apa contoh yang marfu' kita dah kupas dulu, yang ni ya. Tengok, qaulun, ni marfu'. Qaulun mausulnya marfu', jadi isim sifat dia juga mesti marfu', ditandakan dengan baris dhammah tanwin. Sini baris dhammah tanwin, jadi isim sifat dia kena mengikut. Dia tidak boleh berbeza ya. Kalau dia berbeza tu bermakna dia bukannya sifat lah ya. Dia ada pertalian yang lain ya, bukannya isim sifat. So yang ni adalah isim sifat. Qaulim mukhtalifin ya. Qaulim mukhtalifin. So kita bila membaca kena bacakan sekali, jangan pecahkan dia ya. Sebab dia kalau qaulin dia tergantung. Ya. Dia kena bacakan sekali, qaulim mukhtalifin. Innakum lafi qaulim mukhtalif. Ya. Okey. Untuk membantukan kita ni dari segi apa tadi, ikutan isim sifat dengan mausul tu saya sebenarnya dah typekan dalam sini. Kalau masih ada lagi, ni dia ya. Ciri-ciri, 4 ciri ya, iaitu isim sifat ini menggunakan Arabic keyboard ya, dan kita pilih language kat sini ialah pilih Jawi ya, sebab dalam bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab kita pakai yang ni lah
Ya, bahasa Arab kita akan pilih apa? Language kat sini ialah Arabic lah, yang ni ya, Arabic. Kalau kita nak menggunakannya untuk menulis bahasa Melayu, kita tulis select language ni, pilih Jawi ya. Jawi ada di bawah tadi, HIJK. Ni ada Jawi, pilih Jawi. So sekarang ni menggunakan Jawi ya, sebab dia punya keyboard dia berbeza sikit. Ada perkataan yang dalam Melayu Jawi tak ada dalam Arab. Sebab tu kita kena pakai let's say logo ni ya dalam language yang Jawi ya. So di sini pun dia ada beritahu kat sini. Dia kata apa? This Malay phoneme does not exist in Arabic. Nga, fa, yakni ga dengan nya ya. Ada 4 ni tidak ada dalam Arabic keyboard ya. Kita tengok ni Arabic ni ya, dia tak ada. Yang inilah ya. Dia tak ada. Nga tak ada, ga tak ada, nya tidak ada. Lepas tu apa? Cha tidak ada. Ya. So kalau kita nak menulis dalam bahasa Melayu, kita gunakan Jawi punya language. So ini saya dah buat ya. Kalau ada masa sebenarnya saya nak tunjuk macam mana kita menulis, tapi sekarang ni nampaknya masa dah sontok, mungkin lain kali kita ya. Okey. Isim sifat mengikut mausufnya okey dalam 4 aspek. Ya, isim sifat mengikut mausufnya dalam 4 aspek. Yang kita ambil tadi ialah mana dia? Ini adalah mausuf, yang ni adalah isim sifat. So isim sifat mesti mengikut mausufnya ini dalam 4 sifat. Itu yang saya nak terangkan di sini. Iaitu yang pertama ialah ciri sama ada mausuf ni makrifah ataupun nakirah. Ya, ini yang pertama. Bermakna apa? Kalau mausufnya makrifah, jadi isim sifat kena makrifah. Kalau mausufnya isim nakirah, jadi isim sifatnya pun kena nakirah juga. Itu ciri yang pertama ya. Ciri yang kedua ialah jantina mausufnya ni. Jantina ada 2. Satu muzakkar ataupun muannas. Maskulin atau feminin. Kalau mausufnya muzakkar, jadi isim sifat dia kena muzakkar. Kalau mausufnya muannas, isim sifat dia perlulah juga dalam bentuk muannas. Itu dipanggilkan ikutan ya, mengikut. Bahasa Arab dia ialah ittiba. Ya, kaedah mengikut tu dipanggilkan ittiba, iaitu ikutan. Okey, yang ketiga ialah dari aspek bilangan. Bermakna apa? Kalau mausufnya singular, jadi isim sifat pun kena singular ya. So bilangan ada 3, mufrad, singular, musanna 2 ataupun jamak 3. Dia mesti mengikut. Kalau mausuf dia jamak, isim sifat dia kena jamak juga. Kalau mausufnya musanna 2, jadi isim sifatnya juga perlu bilangan 2 ya. So dalam konteks ni qaulan ni ialah singular. Qaulin singular, jadi yang ni pun singular iaitu mufrad. Okey, itu ciri yang ketiga. Dan akhir sekali i'rabnya ya. I'rabnya okey. I'rab iaitu baris yang terakhir yang ditandakan dengan huruf yang terakhir. Mana dia ya? I'rabnya di sini qaulin, lam ni baris bawah iaitu kasrah bertanwin. Jadi di sini pun fa isim sifatnya juga perlulah berkasrah tanwin ya, menunjukkan dia adalah i'rab yang majrur ya. So kalau balik kepada tadi, ni tak habis lagi tulisan dia, iaitu kita kata apa i'rabnya, aspek apa? Sama ada i'rabnya marfu', tulis sini mim ra, fa wa ain ya, atau dia ada kalimah kata nama ada 3 i'rab ya, sama ada marfu' atau mansub. Mansub mim non sad waw
ba atau majrur ya, iaitu mim, jim, ra, waw, ra, majrur. So ada 3 i'rab ya. Kalau mausufnya marfu', jadi isim sifat di sini perlulah marfu'. Kalau mausufnya mansub, jadi isim sifat di sini juga perlu menjadi mansub. Kalau mausufnya itu majrur, jadi isim sifatnya juga perlu majrur ya. So dalam konteks ayat ni dia bukannya marfu', dia bukannya mansub, tetapi dia majrur. Jadi mukhtalifin kenalah mengambil i'rab yang majrur. Itu ya penangan qaulin ni dalam konteks ayat ni ya. So kita membahaskan memperkenalkan keseluruhan ya kalimah dalam konteks ayat tu dari aspek nahwu, sharah dan juga tajwid ya. Mungkin hari ni kita tak sempat nak sentuh tajwid di sini, tapi mungkin besok kita sambung sikit ya. Besok hari Jumaat ya, pagi Jumaat besok kita sambung sikit. Apakah tajwid ya. Sebagai contoh tadi kita kata tanwin bertemu dengan mim ni, itu bahagian tajwid lah. Idgham ma'runah, mim ni perlu diadakan tasydid dia. Ya, so ini penulisan cara lama ni perlu dibetulkan lah. Ya, begitu juga lafi ni ya di ujung tu adalah juga dari aspek tajwid dan penulisan. Ya, dia adalah ya mad. Ya, so ya mad dia tidak boleh ditanda bariskan. Ya, dia tak boleh disukunkan. Dia kosong, dia tak ada baris, dan ya tu tidak dititikkan ya, tanda di hujung kalimah. Ya, begitu juga sini ya. Kalau tengok fi ni dalam tulisan sepatutnya ya ni tidak boleh dibaris, dititikkan ya, kena buang titik dia tu ya. 2 titik tu. So fa ya tidak bertitik. Kalau kita nak cek senang saja, tekan di sini je. Tengok fi ni sepatutnya tidak bertitik ya. Ni allati ni semua tidak bertitik. Tengok jadi ada titik, ini pada titik. Kena betulkan penulisannya. Cuba kita tengok ayat yang sebenar dalam Quran, tekan di sini, kita akan tengok. Ni ayat dia ya. Nampak? Allati, ya tu tidak bertitik sebab dia di hujung kalimah. Fi juga tidak bertitik. Semua ya di hujung kalimah tidak bertitik. Tengok sini ya. Ila ni sebenarnya yang ni bukan ya lah, ini adalah alif maqsurah ya. So tidak dititik ya, dan yang ni tidak dititik. Tiga-tiga ni adalah ya mad ya. Itu sebagai pengetahuan kita apabila kita membaca, mengeja dan menulis kalimah-kalimah Al-Quran. So perlulah kita prihatin ya dengan mengikut strictly bentuk ataupun kaedah Rusam Osmani. InsyaAllah kita hentikan perkongsian kita pagi ini. Panjang sikit ya nampaknya sebab kita nak menerangkan sekali kaedah isim sifat dengan mausufnya tadi dalam 4 perkara ya. InsyaAllah kita semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada kita dan membantu kita ya, mengenal kalimah dan ayat itu dengan lebih baik di dalam pembelajaran kita agar kita lebih faham, dan kefahaman itu perlu diterjemahkan dalam penghayatan ya, dalam kehidupan kita seharian dengan izin Allah insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi besok pagi Jumaat ya. Okey, sama-sama ya. Assalamualaikum. Thank you, Doktor. Okey. Assalamualaikum.